Tapi bila mana kita hubung kaitkan dan syariat, maka batasan daripada syariat dan seluruh apa dia makom-makom kerohanian itu adalah syariat. Batasan zahir dia. Walaupun dari sudut hakikat tak ada apa dia penghujung dia lah antara sabar dan syukur. Sebab dia akan kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Manakala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki makna dan juga nilai yang yang tak terhad. Jadi yang ada batasan dia adalah sabar dan syukur dari sudut majlah ataupun dari sudut tajalli penzahiran pada tubuh badan seseorang. Adapun dari sudut hakikat, sebab ianya kembali kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bagian daripada nama-nama cantik Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat sabar dan syukur tidak berkesudahan. Tak ada penghujungnya. Nah, adapun kemudian maka iman itu terdiri dari dua bahagian, sebahagian sabar dan sebahagian syukur, sebagaimana yang dikemukakan oleh asal-asal dan disaksikan oleh hadis-hadis. Nah, maksud dia adalah kesempurnaan iman itu ditunjukkan oleh dua sifat utama ini, sabar dan syukur. Itu tanda yang seorang imannya telah sempurna. Bila mana dia telah kukuh dan juga mampu merealisasikan nilai-nilai kesabaran pada diri dia dan juga kesyukuran. Nah, keduanya sabar dan syukur juga dua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan dua nama dari nama-namanya yang maha baik, iaitu Al-Asma Al-Husna. Kerana ia menamakan dirinya dengan nama Maha Besar Syabur dan Maha Berterima Kasih, iaitu Syakur. Maka kebodohan dengan hakikat sabar dan syukur adalah kebodohan dengan kedua bahagian iman. Kemudian itu adalah kelayanan dari dua sifat daripada sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih, dan tidak ada jalan untuk sampai kepada mendekati Allah Subhanahu wa taala selain dengan iman. Bagaimanakah dapat tergambar menempuh jalan iman tanpa mengenal apa wang dengan itu dan iman dan siapa yang dengan dia itu iman? Berhenti daripada mengetahui sabar dan syukur adalah berhenti daripada mengetahui siapa yang dengan dia itu iman, dan daripada mengetahui apa yang dengan dia itu iman. Maka alangkah perlunya masing-masing dua bahagian itu kepada penerangan dan penjelasan, dan kami akan menjelaskan masing-masing dua bahagian tersebut pada satu kitab kerana keterikatan yang satu dengan lainnya, insya-Allah Subhanahu wa taala. Bahagian pertama tentang sabar. Padanya penjelasan keutamaan sabar, penjelasan batas sabar dan hakikatnya, penjelasan adanya sabar itu setengah iman, penjelasan berbeza-beza namanya disebabkan berbeza hubungannya, penjelasan bahagian-bahagiannya menurut perbezaan kuat dan lemah, penjelasan tempat sangkaan perlu kepada sabar, dan penjelasan ubat sabar dan apa yang dapat diminta pertolongan kepada sabar. Maka itu semua adalah 7 fasa yang melengkapi kepada semua masuk-masuk sabar, insya-Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sekarang yang menjadi persoalan dia, adakah setiap manusia yang melalui perjalanan spiritual ini mesti melalui makom-makom yang akan disebutkan dan tengah disebutkan ini? Terpulang kepada manhaj yang dia guna pakai. Kalau sekiranya manhaj dia suluk yang dia pakai adalah salikun majzubun, maka dia kena melalui semua maqamat. Dia kena melalui semua maqamat. Dia kena melalui secara tertib, mulai daripada taubat. Daripada taubat nanti ada khauf, ada roja, lalu kemudian ada zuhud, ada wara, lalu kemudian ada sabar, ada redha, ada sabar, redha, taslim, tawakal, lalu kemudian syukur dan lain sebagainya. Bagi orang yang menempuh perjalanan kerohanian memakai manhaj salikum majzub, maka setiap makam kerohanian ini dia kena lalui dan juga mampu meraihnya dengan sempurna, satu persatu, secara tertib lah. Dan ini sangat payah lah, berat. Sebab nak fokus kepada taubat pun ambil masa, nak sempurnakan taubat. Adapun manhaj yang kedua adalah manhaj
majzubun salik, yaitu ya, majzub, ditarik dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas itu barulah dia akan mengenali makom secara berperingkat. Jalan yang pertama adalah jalan yang ditempuh oleh para murid yang ditarbiyah oleh guru dia dengan dengan cara berperingkat. Satu demi satu makom akan diajarkan kepada dia dan diajak untuk bermujahadah dalam meraihnya. Adapun manhaj yang kedua, majzubun salik, seorang guru mursyid nih, dia tidak akan mengenalkan makom-makom satu persatu. Dia tidak akan membawa murid dia untuk merentasi makomat secara tertib satu persatu. Tapi dia akan terus bawa kepada Allah dulu. Disuruh untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah zikir itu sebati dengan jiwa dia dan dia tak boleh terpisah daripada zikir. Walaupun dalam keadaan dia tidur, hati dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui detak jantung walaupun dia tertidur. Bila mana dia telah sampai kepada Allah, mengenali Allah Subhanahu wa taala, masa nak patah balik itu, barulah guru mursyid ini akan mengajarkan kepada murid dia nama-nama dan peringkat-peringkat maqamat mengikut apa yang telah disusun oleh para ulama. Jalan yang pertama sangat berat, dan jalan yang kedua memang cukup berat pada permulaan saja, tetapi ya lebih ringan pada langkah seterusnya. Di dalam Syazuliyah, manhaj yang diamalkan adalah manhaj yang kedua, yaitu majzubun salik. Majzubun salik. Adapun dalam manhaj Ghazaliyah, demikian juga kalau di Yaman itu ada Ba'lawiyah, sebab Ba'lawiyah ini Alawiyah atau Ba'lawiyah dia merujuk kepada kitab-kitab Siddiq Imam Al-Ghazali. Maka manhaj mereka adalah manhaj salikum majzub. Sebab itulah banyak sangat amalan dia. Banyak sangat wirid-wirid dan amalan-amalan. Sangat berat. Sangat berat. Kena banyak berpuasa, kena banyak berzikir, amalan-amalan, doa-doa, Masya Allah. Zikir dan doa banyak sangat. Tapi kalau dalam madrasah Syazuliyah, dia hanya ada 2 amalan saja. Yang pertama adalah amalan wajib, solat yang wajib, demikian juga ibadah-ibadah yang wajib lainnya. Amalan yang kedua adalah fokus kepada zikir untuk sementara masa. Fokus kepada 2 ibadah itu saja. Walaupun memang adalah wirid-wirid, tapi tak seberapa banyak pun, seperti mana yang kita baca setiap pagi petang itu kan, sampai 15-20 menit. Lebih ringan dari surut amalan zikir wirid. Dan mereka fokus kepada zikir talqin ataupun zikir sanad yang mereka terima daripada guru mursyid, sehinggalah zikir itu membawa hati seseorang murid kepada Allah dulu sebelum mengenal dan juga mengamalkan amalan-amalan tambahan daripada amalan-amalan sunnah. Paham tak? Paham Ustaz. Jadi kalau kita memakai manhaj salikum majzubun, takut-takut tak cukup masa, tak cukup umur kan, kita dah meninggal dunia sebelum menyempurnakan tauhid. Iya. Sebab itulah Syazuliyah fokus kepada tauhid, penyempurnaan tauhid dulu. Tauhid zauq, tauhid zauqi. Tauhid kan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah at-tauhidun nazari dari sudut akal logik, yaitu ilmu kalam, sifat 20 dan lain sebagainya. Yang kedua adalah at-tauhidul dzauqi. Tauhid dari sudut rasa. Maka Syazuliyah ini fokus kepada tauhid dzauqi dulu. Bukan kepada memperbanyakkan amal-amal sunnah. Dan ini manhaj ya, bukan bermakna mengabaikan ataupun menepikan amalan sunnah, bukan. Tapi mendahulukan sesuatu yang lebih perlu, yang lebih aham, yang lebih afdal. Al-ahammu al-ahammu fal-aham. Al-ahammu thumma al-aham. Mendahulukan yang utama dulu baru kepada yang utama. Yang utama-utama yang lain. Mendahulukan sesuatu yang lebih utama dibandingkan sesuatu yang utama. Sampai dulu kepada Allah, bila mana dah sampai kepada Allah barulah
kembali kepada diri dengan mempelajari dan juga mengenali peringkat-peringkat kerohanian. Dalam keadaan hati dia telah mengenali Allah. Jadi sangat ringan. Mereka beribadah ini tanpa tetaplah ada beban, tapi tak seberapa berat. Adapun hamba yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan amal ibadah, sama ada yang wajib ataupun yang sunnah-sunnah, dalam keadaan dia belum mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memandang ibadah itu sebagai bebanan. Dia akan beramal dengan terpaksa. Walaupun memang setiap amalan itu kita amalkan dengan terpaksa pada permulaan. Tapi itu dikira sebagai suatu kecacatan sebenarnya. Dan dikhawatiri dia meninggal dunia dalam keadaan perjalanan kerohanian dia belum sempurna. Sebab itulah Madrasah Syadzuliyah dia fokus kepada dua benda itu saja. Yang pertama adalah fokus kepada ibadah-ibadah yang fardu, sama ada sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah zikir talqin ataupun zikir sanad yang diijazahkan oleh seorang guru mursyid ke atas diri dia. Dan perjalanan ini paling ringan, paling mudah. Paling mudah dan paling ringan. Dan alhamdulillah dua-dua manhaj itu saya telah pernah rasailah, pernah coba. Dan memang berat. Manhaj Al-Imamul Ghazali ini berat. Manhaj Syadzuliyah paling mudah lah. Walaupun sebenarnya semua keilmuan para ulama itu berhubung kait antara satu sanad dengan sanad yang lain. Tapi dari sudut manhaj itu yang agak sedikit berbeda. Paham tak para jemaah sekalian? Iya, paham. Kebatikan dulu hati dengan zikir, lalu kemudian barulah menambah ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi kan Ustaz, bukan ke ibadah sunnah itu boleh memudahkan seseorang untuk sampai kepada tauhid, kesempurnaan tauhid. Iya, bagi siapa dulu? Bukan bagi kita, tapi bagi para ulama. Kalau kita yang orang-orang awam nih memang payah meletakkan ibadah-ibadah sunnah itu sebagai wasilah untuk memperoleh kesempurnaan tauhid dalam masa yang yang pendek. Sebab kelemahan pada diri kita. Sebab itulah kena fokus kepada yang fardu-fardu dulu dan juga kepada ibadah zikir. Itu pun juga malas kita buat. Betul tak? Itu pun malas kita buat. Betul ke betul para jemaah? Betul. Itu udah pendek-pendek dah. Kan? Allah. Saya tengok amalan Syadzuli pendek-pendek ya. Nah, itu pun malas kita buat. Memang sesuai dengan akhir zaman. Memang kita pemalas. Kita beribadah terpaksa. Zikir yang pendek itu pun bukan kita tak mampu nak buat. Memang tak nak buat. Kalau tak mampu itu, oke lah, lagi mananya ada ikhtiar kan dan usaha. Ini memang kadang-kadang malas kita nak buat. Padahal zikir dan wirid yang diberikan oleh guru kita ada pendek sangat. Di antaranya Mukhtasar Al-Hasan yang tiap pagi kita baca itu. 10 menit je pun. Itu pun rasa dah berat sangat. Kalau tengok wirid dan zikir madrasah yang lain, saya ada memiliki beberapa ijazah tarekat lah, selain daripada Syadzuli. Misal kata kita ambil contoh tarekat Qadiriyah. Oh, amalan dia Masya Allah. Zikir dia berpuluh-puluh ribu. Ada yang ribu-ribu, ada yang puluh-puluh ribu. Hizib dia, salawat dia. Ustaz, Ustaz, macam apakah yang macam mana kita nak tampung bila kita rasa zikir Syadzuli ni ringkas sangat? Tampungan zikir, kita nak tampung macam mana kita rasa macam ni tampung zikir kita kan pendek-pendek Ustaz cakap tadi kan, ringkas-ringkas. Jadi kita boleh tampung dengan zikir Allah tu ke Ustaz? Betul, baru saya nak cakap.
Yang menampung dia adalah zikir Allah, sebab seluruh inti zikir itu lafaz Allah. Intipati daripada seluruh zikir itu lafaz Allah. La ilaha illallah jadi zikir sebab ada lafaz Allah di dalamnya. Kalau setakat la ilaha illa, boleh tak jadi zikir? Tak ada, tak boleh. Kena ada lafaz Allah juga. Subhana adalah penggabungan, subhanallah, tasbih penggabungan daripada dua perkataan. Subhan dan Allah. Kalau sekiranya lafaz Allah itu kita kita asingkan daripada perkataan subhan, maka dia tak dikira sebagai zikir. Jadi hakikat dan inti zikir itu Allah, lafaz Allah. Qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Oleh yang demikian di dalam madrasah Syadzuliyah Ad-Darqawiyah fokus kepada lafaz Allah. Sebab bila mana kita berzikir dan lafaz Allah, maka pada hakikatnya kita telah berzikir dengan seluruh sifat dan asma Allah. Sebab seluruh sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala bermuara kepada lafaz Allah. Seperti mana yang diterangkan oleh Sadatun Syadzuliyah, di antaranya adalah Sayyidil Imam Ibnu Athaillah Sakandari, Sayyidil Imam Ibnu Ajibah dan lain sebagainya. Jadi ketika mana kita berzikir Allah, Allah, sebenarnya kita tengah berzikir secara simbolik ya, dengan seluruh zikir asma dan sifat. Tapi kalau kita sebut ya Latif, maknanya setakat zikir sifat je lah. Satu, itu pun satu. Bila mana kita berzikir dengan lafaz Allah, maknanya semua zikir, asma dan sifat itu kembali kepada Allah, sebab ya, Allah lah ya, ismul zat, isim zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan oleh Sadatun Syadzuliyah, ulama-ulama kita. Dan berzikir dengan lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencipta keseimbangan tajalli setiap isim dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengalir, yang mana tajalli dia mengalir dalam diri kita. Paham tak? Paham tak? Insyaallah. Ketika kita berzikir dan zikir Allah, 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 akan terpancar tajalli asma dan sifat. Seluruh sifat dan asma Allah pada diri kita dengan seimbang. Sebab apa? Dia menyesuaikan diri dengan ya, lafaz Allah itu. Diseimbangkan dengan lafaz Allah. Tapi kalau fokus kepada satu-satu zikir selain daripada lafaz Allah, misalnya ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, bahayalah. Dikhawatiri nanti akan terlalu kuat sentakan dia sehingga boleh memudaratkan hati kita. Adapun bila mana kita berzikir dengan lafaz Allah, 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 walaupun dinafikan oleh puak-puak Wahabi Salafi, mereka yang menafikan sebab mereka tak faham, maka zikir Allah itu akan menjadi seimbang. Semua tajalli sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala akan ya, terpancar ke dalam diri kita dengan seimbang disebabkan kerana kita mengamalkan zikir zat itu. Zikir zat itulah yang menyeimbangkannya. Sehingga kalau kita tengok Sadatun Syadzuliyah, walaupun mereka dalam keadaan majzub, kemajzubun mereka seimbang. Tak ada sampai nampak macam orang tak ada akal logik. Paham tak para jemaah? Faham, ya. Saya tak pernah jumpa para aulia dari golongan Syadzuliyah yang majzub, dan majzub mereka, keadaan majzub mereka macam orang gila. Tak ada. Tak ada lagi. Misal kata macam wali-wali majzub yang lain lah. Yang macam orang tak ada akal, tak guna baju, tak guna selipar kaki ayam je ke sana kemari, rambut pun panjang macam mak lampir dan sebagainya. Tak ada. Sebab apa? Zikir yang mereka amalkan adalah zikir zat, di mana bila mana seorang mengamalkan zikir zat, maka keseimbangan tajalli asma dan sifat
yang bermuara kepada lafaz Allah itu seimbang dalam diri mereka. Walaupun mereka majuzub, tapi kemajuzubun mereka seimbang. Sederhana. Tak ada pula para aulia dari golongan Syazulia kalau betul-betul dia mengamalkan manhaj Syazulia lah, senantiasa senyum je, ataupun senantiasa sini panggil apa, sedih je tadi. Dia akan bertukar, dia akan berubah antara senyum, antara jamal dan jalal. Keseimbangan tajalli jamal dan jalal itu akan terpancar pada diri dia. Ada masanya dia jalal, garang. Tapi selepas itu dia akan pergi kepada jamal. Ada masanya dia jamal sekejap, lalu kemudian seimbang kembali dengan jalalnya. Seperti itulah keseimbangan kerohanian yang tercipta di dalam diri seseorang yang mengamalkan manhaj Syazuli. Paham ke para jemaah? Bukan kita nak puji sebab kita adalah Syazuliyah, ini memang reality. Reality. Dan cara hidup Syazuliyah itu lebih seimbang. Tengoklah ramai para aulia dari golongan Syazuliyah itu kaya raya, peniaga dan lain sebagainya. Boleh tak? Sebab apa? Ada keseimbangan dalam diri mereka. Walaupun zahir mereka sibuk dengan dunia, tapi tidak mencemari kerohanian mereka. Sebab apa? Zikir mereka adalah zikir Allah, di mana dengan zikir Allah itu seluruh tajalli asma dan sifat yang akan bersemayam dalam diri seorang murid yang mengamalkannya dengan bersana akan seimbang. Paham tak para jamaah? Paham. Tapi Ustaz, yang lain tak boleh ke? Boleh, tapi dia ambil masa. Dia kena, sebab kalau saya baca beberapa hari ini kan saya fokus baca rujukan Madrasah Qadiriyah. Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dah lama dah sebenarnya saya baca. Tapi yang saya kaji itu adalah manhaj mereka. Manhaj Qadiriyah. Di antara amalan yang diajarkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah peringkat-peringkat zikir yang fokus kepada beberapa zikir asma dan sifat. Tujuannya baik dan memang benar lah itu. Kita tidak menafikan. Ya. Kata beliau, bila mana keadaan seseorang, kerohanian seseorang lemah seperti ini, maka amalan dia adalah zikir Al-Qahar misal. Al-Qahar, ataupun Al-Hayy, Al-Hayy dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah zikir asma dan sifat. Itu semua adalah zikir asma dan sifat. Dan letihlah, sebab kita kena settlekan dulu satu ini, lalu kemudian kita pergi kepada yang lain. Takut-takut nanti bila mana kita pergi kepada yang lain, ini pula tidak seimbang. Jadi ambil masa nak seimbangkan tuh. Boleh tak? Wah. Tapi kalau zikir Allah, tak perlu kita susah-susah nak seimbangkan ini. Sebab apa? Dia akan datang ke dalam jiwa kita, ya, mengikut asal dia. Zikir Allah itu akan menyeimbangkan. Sebab zikir Allah itu adalah kamal. Zikir ya Latif itu adalah jamal, ya Rahim, ya Rahman, ya Rauf itu jamal. Disebutkan juga oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu kemudian zikir Qahar, lalu kemudian Muntaqim, Syadid Al-Batsyi dan lain sebagainya. Itu adalah zikir apa? Zikir Jalali. Berat nak seimbangkan. Kalau kita berzikir dengan Allah, tak perlu kita seimbangkan. Sebab zikir Allah itu adalah zikir kamal yang menyeimbangkan secara otomatik antara Jalal dan Jamal. Boleh tak? Ya, boleh. Kita membandingkan seperti ini bukan bermakna kita membandingkan antara salah dan benar, tak? Ini hanya perbandingan manhaj saja. Dari sudut pengalaman kerohanian dan sadatuna ataupun tarekat Syazuliyah itu sanad dia akan kembali kepada Qadiriyah juga. Sanad Syazuliyah itu bermuara ataupun tersambung kepada Qadiriyah.
Dan Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala banyak membaca dan juga menjadikan rujukan daripada kitab-kitab Sidi Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala. Seperti mana yang beliau banyak nakalkan di dalam kitab Sirul Asrar dan lain sebagainya. Beliau banyak menakal daripada karangan ataupun daripada manhaj Al-Ghazali. Manhaj Syadzuliyah paling senang, terutama di zaman kita yang zaman goflah nih, zaman lalai. Terutama kita yang duduk ke bandar, yang ada kerja office, pelajar university dan lain sebagainya. Sebab apa? Zikir dia tak seberapa. Dia banyak, tetapi terus kepada inti. Boleh tak? Itu pun malas lagi kita nak buat. Kalau kita tengok zikir Qadiriyah itu Masya Allah. Nak tengok buku wirid, ya, mereka pun dah pening kepala kita. Banyak sangat. Ini kena sekian ribu, ini kena. Hampir-hampir tak ada masa untuk pergi kerja lah bagi orang yang ada kerja. Tapi kalau Syadzuliyah 2 kali sehari je. Mukhtasar Al-Hasani. Wirid am sekejap je kalau kita dah biasa baca. 15 minit, 20 minit dah siap. Bagi orang yang biasa lah. Yang tak biasa, ya Allah, baca bismillah pun tak larat. Ya. Wirid ni dia ada memainkan juga perwatakan seseorang kan. Macam kalau Jalal lebih. Kan? Jamal tu lebih lembut sikit. Zikir dan wirid itu dia ada ada energi Jalal dan Jamal. Seorang guru mursyid dia akan meracik ataupun sini meracik. Di sini apa bahasa meracik? Meracik itu maksudnya mencampur. Macam resepi lah, mencampur ini dan itu, zikir ini dan itu untuk mencipta keseimbangan. Agar tidak memberi mudarat kepada sesiapapun yang mengamalkannya. Allah. Tadi Ustaz kata zikir dalam Syadzuliyah terus pada inti. Apa maksud terus pada inti itu Ustaz? Terus kepada inti itu maksudnya terus kepada sumber ataupun tempat kembalinya zikir. Yaitu lafaz Allah. Semua zikir kembali kepada lafaz Allah. Bila mana kita mengamalkan lafaz Allah saja, Allah, 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 maknanya seolah-olahnya kita telah mengamalkan seluruh zikir. Paham tak? Paham Ustaz. Tapi masalahnya, puak-puak Wahabi menafikan dan juga mengingkari zikir Allah. Biarlah dia orang mengingkari. Bukannya dia orang mengamalkan pun. Dan beberapa bulan lepas kan saya telah bentangkan hujah yang sangat banyak untuk membantah dan juga meluruskan pemikiran mereka yang tak paham tentang hujah para ulama kita yang dia mengamalkan zikir mufrad atau zikir mutlak nama dia. Jadi lafaz Allah itu dipanggil zikir mutlak ataupun zikir mufrad. Ada 2 istilah yang digunakan pakai oleh para ulama. Tapi yang selalu kita dengar itu adalah az-zikrul mufrad. Az-zikrul mufrad. Seperti mana Sayyidil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala ada menyusun satu kitab khas, kecil je, risalah kecil sangat yang menjelaskan tentang keutamaan dan juga khasiat daripada az-zikrul mufrad. Dan sekaligus sebagai bantahan ke atas puak-puak Wahabi Salafi yang mengatakan zikir mufrad itu bid'ah. Tak dikira sebagai zikir. Malah dia orang menafikan zikir Allah itu sebagai zikir. Ustaz, mufrad itu makna satu kan Ustaz? Zikir maksudnya tidak satu perkataan saja, tidak digabungkan perkataan. Kalau subhanallah zikir muqayyad nama dia. Sebab ada perkataan subhanallah, la ilaha illallah. Ustaz, bila kita cakap serijal ni, apa dia? Rijal, sanad. Kebanyakan dah buat research kan. Katalah di dalam research tu, rijal tu ada terputus. Kita tak tahu. Ada ke
kemungkinan dalam kita meneruskan zikir tu ataupun zikir sanad tu? Apa dia adakah apa? Bolehkah kita meneruskan ataupun adakah dia menyebab sesuatu? Pasal rijal ni mustahab sungguh. Jadi rijalul silsilah nama dia. Rijalul silsilah itu tak boleh ada yang terputus. Ya. Ada pun yang disebutkan dalam kitab wirid apa di Al-Hasannya itu ala sabilil ikhtisar, itu sebagai ringkasan je. Kalau nak baca zikir apa rijalus sanad yang lengkap itu, tengok pada muka surat terakhir daripada buku kuning tu. Di situ Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu taala menyusun seluruh rijal secara lengkap. Ataupun tengok pada jilid kedua daripada terjemah ataupun kitab asal daripada Haqaiq an-Tasawuf, di mana Sayyidi Imam Syekh Abdul Qadir Al-Halabi menuliskan rijalus sanad yang menyambungkan sanad beliau kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya tak ada rijalus sanad, setiap tarekat tak ada yang terputus. Yang betul-betul tarekat muktabar lah. Ya, betul, ya. Tarekat muktabar tak ada yang terputus, semuanya bersambung. Sebab apa? Salah satu di antara tradisi ataupun kebiasaan para ulama di dalam mengijazahkan tarekat ataupun zikir itu, dia akan menyebutkan nama-nama guru walaupun dengan ikhtisar secara ringkas. Tapi selepas itu dia akan bagi tahu lah, inilah sanad lengkap ataupun rijalus silsilah yang kami ada, lengkap sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa jalan, beberapa jalur atau jalan. Kalau yang kami terima banyak jalur, sama ada jalur dari dua cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Husain, ada jalur dari sudut dua nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lengkap. Lalu kemudian dari jalur para sahabat, bersambung kepada Sayyidina Abu Bakar, bersambung kepada Sayyidina Umar, bersambung kepada Sayyidina Ali, bersambung kepada Sayyidina Salman Al-Farisi dan sebagainya. Jadi ketersambungan itu dari beberapa sudut. Ya. Yang pertama adalah dari sudut rijalus sahabat. Yang kedua adalah dari sudut nasab baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada Sayyidina Al-Hasan melalui jalur Sayyidina Al-Hasan ataupun Sayyidina Al-Husain. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari jalur Sayyidina Al-Hasan lebih dominan, walaupun beliau juga syarif ataupun memiliki sanad nasab yang tersambung kepada Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Sama juga Maulana Syekh Yusuf macam itu. Beliau memiliki jalur nasab, dua jalur tuh, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Boleh tak? Itu penting tuh. Rijalus sanad itu sangat penting. Betul. Ni banyak orang tak faham tau rijal dekat. Kalau dia orang tak faham, maknanya tak belajar tarekat betul-betul lah itu. Belajar tarekat ini kena bersanad. Kalau ada orang yang mendakwa yang dia mencipta ataupun mendirikan tarekat tanpa memiliki sanad yang bersambung kepada baginda Rasulullah SAW, maka tarekat dia terputus. Ya, bukan tarekat muktabar lah. Tapi kita sebagai murid dan orang biasa yang baru nak masuk, macam mana dia nak tahu kesahihan sanad tu? Bagus, soalan yang bagus. Yang pertama, kita kena pastikan yang tarekat itu terdaftar di lembaga At-Turuqus Sufiyah Al-Mu'tabarah. Nah, kalau di Indonesia dia ada lembaga, ada satu organisasi yang mencatat dan juga memberi tempat mendaftar tarekat tuh. Di Indonesia ada, kat sini pun ada, kat Malaysia pun ada. Nah, terutamanya Negeri 9 kan. Negeri 9, tarekat-tarekat yang mu'tabar itu masuk dalam maksudnya dilindungi oleh undang-undang sebab mereka mendaftar. Dan Syazuliyah telah mendaftar. Syazuliyah telah mendaftar. Hang baru Ustaz. Nah, di Indonesia juga mana-mana negara ada. Apatah lagi di Mesir. Di Mesir itu ada Turuqus Sufiyah. Semua tarekat-tarekat yang mu'tabar lengkap dengan sanad-sanad mereka. Bukan setakat sanad aja. Lengkap dengan sanad mereka, zikir mereka, manhaj mereka, lalu kemudian kitab-kitab yang menjadi rujukan yang didaftarkan kepada kerajaan
untuk diberi pengiktirafan. Untuk memastikan agar ajaran tarekat itu tidak menyimpang, tidak membawa kepada kesesatan. Negeri Sembilan, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa, di antara negeri yang paling rancak dan paling paling membuka ruang besar perkembangan tarekat di Melayu ini, di Malaysia ini, masya Allah. Tapi bukan menafikan negeri-negeri yang lain. Yang paling nampak aktif itu adalah Negeri Sembilan. Jadi kalau kita masuk Negeri Sembilan itu semua tarekat diamalkan ke sana. Tak ada pula orang yang bisik, ini bid'ah, apa ini, amalan apa. Sebab semua tarekat diamalkan. Dan memang memperoleh sokongan secara khas daripada kerajaan. Sama juga Kak Mesir. Kak Mesir pun macam itu. Terkadang antara anak dengan ayah, tarekat dia berbeza. Satu rumah itu ada 3 atau sekurang paling tidak 2 atau 3 tarekat diamalkan. Tak ada pula yang bisik. Tak ada yang bisik. Sebab apa? Semua tarekat mu'tabar di sana terdaftar dan diberi pengiktirafan daripada kerajaan. Itu satu di antara kaedah untuk memastikan adakah tarekat itu mu'tabar, memiliki sanad yang bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita kena berhati-hati. Jangan suka-suka hati, tengok ini ada orang cakap, ini adalah tarekat ini, terus nak mengamalkan, tak boleh. Kita kena semak dulu lah, kita kena cek dulu. Alhamdulillah, tarekat yang kami amalkan, Syadzuliyah dan Qawiyah, memang tarekat yang diantara tarekat yang paling ramai pengikut lah. Suriah, lalu kemudian Mesir, lalu kemudian Maroko, berkenaan dengan tarekat Syadzuliyah dan Qawiyah ini memang al-ma'rufu la yu'arraf. Dah terkenal dah, tak perlu ditakrifkan dah, tak perlu diperkenalkan, sebab dia macam orang yang sepakat durian itu sedap, macam itulah. Betul. Terutama bahagian sana lah, Suriah, Aljazair, mana-mana negara. Kita pula di Indonesia, di Nusantara ini, sebab zaman dahulu tarekat yang paling dominan dibawa oleh para pendakwa ataupun para mubalik yang datang daripada luaran adalah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, maka itu yang lebih nampak di Nusantara ini. Kecuali beberapa generasi selepas itu barulah berdatangan ada Syadzuliyah dan lain sebagainya. Macam itu. Sebab apa? Dulu para mubalik yang dikirim oleh kerajaan Ottoman untuk berdakwah di Nusantara ini adalah daripada tarekat Naqsyabandi dan Qadiriyah. Kalau di Turki yang paling masyhur itu Qadiri, Naqsyabandi. Tapi bukan bermakna Syadzuliyah tak ada, ada juga. Mana-mana negara ada. Di Mesir paling dominan itu adalah Syadzuliyah dan kalau tak silap Tijaniyah. Tijaniyah juga sangat berkembang di Mesir. Kalau di Maroko memang confirm. Suriah memang confirm lah. Syadzuliyah dan Qawiyah. Algeria, Aljazair, itu juga sangat dominan. Apatah lagi Maroko tempat asal dia. Nah, dan tarekat yang paling banyak rujukan kitab manhaj dia adalah Syadzuliyah. Selepas itu baru Qadiriyah. Kitab tasawuf yang paling banyak disusun itu adalah kitab yang diwarnai oleh manhaj Syadzuliyah. Ustaz ni taksub je. Bukan taksub, realiti yang berlaku. Betul Ustaz. Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti Syadzuliyah. Syekh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani Syadzuliyah. Syekh Imam Zakaria Al-Ansari Syadzuliyah. Ulama-ulama besar yang membawa. Bukan kita nak taksub, tak. Bukti sejarah ada. Bukti tulisan ilmiah ada, baca. Masalahnya kita malas membaca. Bacalah. Lepas itu baru Qadiriyah. Tetapi manhaj Qadiriyah ini
dari sudut penulisan kurang berkembang dibandingkan Syadzuliyah. Sebab yang menjadi rujukan utama Qadiriyah itu hanya setakat karangan daripada Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Paham tak? Kita pula dalam Syadzuliyah, Sayyidil Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala tak pernah mengarang buku. Tak ada. Kalam-kalam beliau aja yang ditulis oleh murid-murid beliau lalu kemudian disusun dan juga dikembangkan, disyarahkan. Yang beliau karang hanya hizib, ya, salawat-salawat. Adapun kitab secara khas, hanya ada beberapa wasiat-wasiat beliau saja. Tapi berkembang sebab apa? Budaya ataupun tradisi keilmuan dalam Syadzuliyah itu sangat kuat dari sudut literasi. Literasi ini maksudnya penulisan. Oh, banyak sangat kitab manhaj Syadzuliyah ini, banyak sangat. Ustaz, Wahbah Zuhaili itu ni ke Syadzuliyah ke Ustaz? Rasanya Syadzuliyah sebab guru-guru beliau semua Syadzuliyah. Oh ya. Syadzuli ni Ustaz sangat-sangat menarik sebab dia adalah satu anak murid Abu Mashish. Tapi siapa dia? Salim Al-Mashish. Seorang-seorang anak murid adalah iya. Tapi murid satu-satunya puan satu-satunya Sidi Imam Abdul Salam Ibn Mashish adalah Sidi Imam Abdul Hasan. Perkembangan dia daripada satu murid sampai ke hari ini itulah sangat-sangat. Di Mesir itu banyak tarekat, nama-nama tarekat, tapi dia adalah furu' ataupun cawangan daripada Syadzuliyah. Ulama-ulama besar Al-Azharus Syarif itu kebanyakan Syadzuliyah. Kebanyakan Syadzuliyah. Terutama ulama-ulama hadis dan tafsir. Sayyidi Syekh Abdul Halim Mahmud Syadzuliyah. Beliau adalah di antara mursyid Syadzuliyah. Jadi Sayyidina Umar Hashim. Kalau Sayyidina Ahmad At-Thayyib, beliau kalau tak silap Khalwatiyah. Macam tu. Ustaz, saya nak tanya. Dina Ali Jum'ah, mursyid daripada Syadzuliyah. Ustaz, saya nak tanya. Ustaz? Ya, saya. Saya nak tanya, saya dah lama amalkan zikir dan doa al-khulasah daripada Habib Omar. Macam mana tu ya? Saya tak tahu sebab apa. Saya semua ikut macam tu sajalah. Tak ada pula tarikat-tarikat tu tak ada lah. Yang perlu Puan pastikan adakah Puan menerima talqin zikir daripada beliau yang pertama, nak sambung sanad zikir itu. Sebab tersambungnya sanad zikir melalui talqin zikir. Boleh tak? Itu yang perlu kita pastikan dulu, yang perlu Puan pastikan. Pernah tak beliau mentalkinkan zikir kepada Puan untuk menyambung sanad zikir itu? Sebab penyambungan zikir itu melalui talqin zikir, melalui bai'ah. Pernah tak? Kalau tak pernah, maknanya sanad zikir tak bersambung. Sanad zikir tak bersambung sebab penyambungan sanad zikir itu hanya dengan satu cara saja, talqin zikir. Bai'ah dan talqin zikir. Kita tidak menafikan kehebatan beliau. Tak ada yang ikut bai'ah tapi dengarlah dia punya syarahan daripada anak murid. Maknanya yang Puan belajar daripada manhaj beliau hanya ilmu, bukan kerohanian. Sebab kerohanian itu kena melalui talqin zikir dan bai'ah. Itu syarat dia. Syarat bertarekat kena ada talqin zikir dan bai'ah. Sebenarnya talqin zikir itu sekali dengan bai'ah. Dia satu package lah. Selagi mana tak ada talqin zikir, maknanya tak rasmi menjadi guru, tak rasmi menjadi murid lah. Sebab tak ada talqin, macam mana nak sambungkan sanad kerohanian kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya talqin zikir dan bai'ah? Dan saya tak pasti, adakah Sada Ba'alawiyah sanad zikir mereka bersambung kepada siapa? Wallahu a'lam. Tapi kalau saya melihat, wallahu a'lam,
dari sudut manhaj tarbiyah mereka lebih condong kepada Ghazaliyah. Tapi perlu dicari tahu dulu lah sanad zikir dan sanad zikir dan kerohanian bersambung kepada siapa. Boleh tak? Saya tak pernah buat kajian lagi, nanti saya coba cari maklumat berkenaan dengan sanad lagi macam itu. Tiap pagi dia punya anak murid dia, ustazah tu kan, dia ada buat online kan. Jadi saya ikut je lah. Kitab pun saya dah beli dah. Tak ada masalah, nak ikut pengajian tak ada masalah. Tapi yang sekarang yang perlu kita cari tahu adalah sanad dia tuh. Dan setelah kita memastikan sanad, yang kedua adakah kita telah tersambung dengan sanad itu melalui proses bai'ah. Tak ada masalah. Nak ikut pengajian mana-mana pun tak ada masalah. Tapi berkenaan dengan kerohanian ini ada dua perkara yang perlu kita pastikan. Yang pertama, adakah sanad daripada zikir yang kita amalkan itu bersambung kepada baginda? Lalu kemudian adakah kita telah menerima talqin zikir daripada guru mursyid berkenaan dengan guru mursyid daripada tarekat yang kita amalkan? Untuk memastikan agar kerohanian kita tersambung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada talqin zikir, dia tak tersambung, sebab kebersambungan zikir sanad talqin zikir ini hanya setakat melalui melalui talqin zikir. Cangkuk betul lah Ustaz. Cangkuk. Cangkuk rantaian tu kena ada, kan? Semua kena ada lah. Nak pastikan. Baklawi tiada talqin zikir kecuali yang belajar dekat Yaman dan berpeluang berjumpa beliau dengan dan ditalqinkan. Tapi sangat sedikit dapat. Wallahu a'lam. Okey, kalau sekiranya beliau mentalqinkan, adakah sanad? Ada tak sanad talqin zikir itu? Ada tak sanad yang tertulis? Ada tak sanad yang tertulis? Kita tidak meragukan, saya tak masuk campur dengan sanad mereka. Saya hanya mempersoalkan, bertanya, ada tak? Nak pastikan. Sebab tak boleh setakat dakwaan je. Dia kena ada sanad tertulis. Semua tarekat yang mu'tabarah di dunia ini semua ada sanad. Ada sanad dia, ada silsilah, rijalus silsilah mereka. Lalu kemudian ada manhaj mereka. Jadi macam ni, saya terlanjur kita memperbincangkan, saya akan tapi masa dah nak habis dah. Dalam 5 minit. Hari itu sebenarnya saya dah ada menyentuh sikit berkenaan dengan tarekat. Bilakah sesebuah perhimpunan ini boleh dipanggil tarekat? Ada beberapa rukun tarekat yang perlu kita faham. Hari itu saya dah boleh rujuk kepada catatan Puan Azmah, lengkap itu Puan Azmah catat. Rukun tarekat itu ada 5. Yang pertama adalah guru mursyid. Guru mursyid ini kita kena pastikan yang dia adalah guru mursyid yang sebenar. Cukup syarat sebagai guru mursyid. Syarat-syarat mursyid saya dah beribu kali, dah berjuta lah kok saya sampaikan. Yang kedua ada murid. Syarat-syarat murid juga ada tersendiri. Yang ketiga manhaj. Manhaj pun mencakup ilmu dan lain sebagainya. Yang keempat adalah al-kutubul mu'tabarah. Kitab-kitab rujukan yang mu'tabar. Tak boleh tak ada kitab. Di antara kitab nanti di situ ada kitab wirid, kitab amalan-amalan, masuk semua kat situ. Yang kelima adalah al-bi'atus sahihah, ada madrasah. Ya, ada tarekat yang melindungi, yang menaungi, yang memayungi. Ada organisasi yang rasmi. Itulah rukun tarekat. Kalau ada orang cakap ini tarekat ini, oke, kita tak boleh terus menolaknya. Tapi kita kena cari tahu, pastikan ada tak siapa guru mursyid dia? Ada tak sanad yang bersambung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna? Ada tak manhaj dia? Ada tak kitab-kitab rujukan dia? Nanti dia cakap pula, oh saya tak ada kitab, saya terus terima daripada malaikat Jibril. Tak boleh lah. Maknanya tidak ilmiah. Sebab bila mana tak ada buku ataupun kitab-kitab rujukan, tak ada ilmu yang boleh diuji kebenaran dia. Ilmu itu boleh diterima sebagai suatu kebenaran setelah diuji lah kan, secara ilmiah. Boleh tak? Senyap semua jamaah, tengah merenung. Boleh Ustaz, faham.
Macam tu. Kita bukan nak menafikan mana-mana tarekat yang mendakwa diri sebagai, tapi kita nak pastikan ya agar ilmu yang kita amalkan, zikir yang kita amalkan itu ilmiah. Adakah sebaik zikir yang dia amalkan mesti bersanad melalui guru mursyid? Ya. Pena hati bertanya, iya. Kena ada sanad. Seperti mana baca Quran, kena ada sanad juga. Habis kalau tak ada sanad tak boleh baca Quran. Siapa yang cakap tak boleh? Boleh je, tapi kesan dia, kesan dari sudut kerohanian dia, Ya, betul. adalah. Macam itulah. Jadi bertarekat ini kena dengan ilmu, ada manhaj dia. Tak boleh suka-suka hati. Oh, saya nak masuk tarekat inilah. Oh, saya nak beramal dia. Oh, tak boleh. Kita ada akal. Kita kena pakai akal kita. Kita kena ikut kaedah-kaedah para ulama kita. Pastikan dulu sanad dia. Ada tak sanad yang bersambung? Betul-betul bersambung. Bukan setakat cakap je. Iya, saya ada sanad. Buktinya mana? Ada ke bukti dia? Dan itulah yang mula-mula saya tanyakan, walaupun saya rasa itu cara saya ini, tapi itulah yang diajarkan oleh para ulama. Apa dia kurang beradab juga? Mula-mula saya jumpa dengan Maulana Syekh Yusuf, saya ikut pengajian beliau dalam beberapa bulan, ya, hati saya dah terbuka, ada rasa, alhamdulillah, ada penerimaan. Yang mula-mula saya tanya itu adalah sanad. Bagaimana nak dapatkan sanad Al-Quran? Cari guru-guru yang memang bersanad. Ada guru-guru yang bersanad. Saya tanya kepada beliau, ya Sidi Syekh, boleh tak saya tengok sanad? Beliau terkejut sebab apa? Mungkin sebelum itu tak ada orang yang berani bertanya tentang sanad. Sebab selalunya orang menerima aja kan. Saya tak, saya tanya dulu. Yang saya tahu, selalunya orang menerima aja. Para murid yang lain, ya Sidi Syekh saya nak ambil berbaiat. Kalau saya tak. Saya tanya dulu, Sidi Syekh, boleh tak saya nak tahu sanad? Memang nakal juga kan. Tapi seperti itulah yang diajarkan oleh para ulama, nak pastikan apa yang kita amalkan itu ilmiah. Ilmu yang ilmiah. Saya tanya kepada beliau, Sidi Syekh boleh tak sanad keilmuan dan tarekat Sidi Syekh? Beliau terkejut. Mungkin tak ada pula pelajar yang berani bertanya bagi soalan macam ini, siapa nih? Tapi selepas tu beliau faham apa maksud saya, nak pastikan kesahihan tu. Dan kemudian saya teringat ada seorang sahabat ahbab kita daripada Kelantan, nama beliau Ustadz Nazori, masih hidup lagi. Beliau duduk ke Ampang. Nah, beliau Ustadz juga. Nazori, khudil kitab Haqaiq al-Raf, kata beliau. Ambilkan kitab Haqaiq itu di sini. Kata beliau, semua apa yang saya bawa terhimpun dalam kitab ini. Nah, tengok sanad, tengok dalam kitab ini, manhaj ini dalam kitab ini, dan lain sebagainya. Saya ambillah kitab itu, tengok, oh alhamdulillah, terima kasih. Terus ambil bayar. Jangan dah ambil baru terfikir, ada sanad kita, cari tahu sanad dulu. Sanad yang sahih, yang mana rijalus silsilah dia tidak ada yang terputus, dan juga diiktiraf dan juga telah terdaftar rasmi di kerajaan. Tak kisahlah kerajaan manapun, janji terdaftar rasmi. Paham tak? Kena hati-hati. Bukan saya nak nak mengelirukan masyarakat, tapi saya nak mengajarkan kepada kita semua untuk memakai akal logik kita dan juga biasakan bertanya sebelum mengambil keputusan. Bertanya dulu, cari tahu dulu. Kita kena ada ilmu dulu. Kita kena faham dulu baru nak mengambil keputusan. Boleh tak Puan? Para jamaah sekalian. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Nanti boleh baca dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kata Sayyidil Imam Burhanuddin Az-Zarmuji, kata beliau, sebelum kamu mengambil ataupun mengambil keputusan untuk berguru kepada seorang guru, buat kajian dulu beberapa bulan, kata beliau. Buat kajian beberapa bulan dulu, tengok, datang, cari tahu sanad, ilmu, dan lain sebagainya. Bila mana hati kamu dah merasa tenang dan sesuai, barulah menetap kat situ untuk belajar. Paham kepada jamaah sekalian? Jadi saya tidak meragui sanad, tariqah ba'alawiyah, saya tak meragui. Tapi saya hanya
bagi tahu kepada para jamaah secara umum kaedah-kaedah yang diajarkan oleh para ulama. Sebelum kita mengambil ataupun berguru kepada mana-mana guru kita kena pastikan manhaj, lalu kemudian sanad ilmu dan lain sebagainya. Boleh tak? Dan sedikit Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu taala ada aja berguru, ramai guru-guru beliau daripada Sadaba Alawi. Ramai. Tapi itu bukan itu yang menjadi perbincangan kita. Yang menjadi perbincangan kita adalah cara menuntut ilmu. Alhamdulillah. Cukup sekian pengajian kita pagi hari ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a ilmullah. Para jamaah sekalian, alhamdulillah telah dibuka kembali wakaf kitab